Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita akan lagi dengan seperti biasalah dengan kita menazam Al-Quran insya-Allah. Ya Rabbi bil Quran ishrah sudurana. Ya Rabbi bil Quran ishrah sudurana waghfir lana بذكر نصرا مؤيدا. يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai baca surah yang berikut. Teruskan dengan bacaan Al-Quran kita, iaitu lihat pada Quran masing-masing. Tuan-tuan, kawan-kawan semua sila lihat monitor dan ataupun handset ataupun komputer ataupun Android lah masing-masing. InsyaAllah kita teruskan. Hari ini kita sambung ayat 30. Okey, ayat 33 dan 34 ayat 33 dan ayat 34. Dan ayat 34. Okey, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Maaf tuan-tuan, pagi tekak saya kering Alhamdulillah.
Oh, Al-Fatih Al-Muhyiddin. Ini geng-geng kita lah ni Ini anak Muhyiddin ke Muhyiddinnya? InsyaAllah Syekh Muhyiddin. Kalau Syekh Muhyiddin maklum saya. Syekh Kabir bin Farid Isuk. Ya, okey. Apapun nak share dengan kawan-kawan lah, insyaAllah. Hari yang baik, bulan yang baik ni, pagi yang cantik, kita teruskan dengan kita membaca Al-Quran bersama saya, Muallim Azmi ataupun Muallim Jumit dalam YouTube. Kalau yang lawa-lawa tu Muallim Jumit sikit lah, ataupun Amy Parik Jauh, Ustaz Amy Parik Jauh, Amy Rock, orang kata lah. Okay, kita teruskan kerja kita pada pagi ni. Tu Syekh Syekh Amir bin Hisan bersama kita pada pagi ini, Profesor daripada UTM. Ini orang hebat ni. Kita tingkat kanak-kanak marhain saja. Apa pun, terima kasih lah kerana watching saya. Sharekanlah kawan-kawan, mudah-mudahan perkara yang baik ini mendapat satu asbab kita di hadapan Allah Ta'ala, menjadi asbab kita menjawab kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang sedikit kita sharekan ataupun kita kongsikan dengan rakan-rakan sekalian. Okey, kita teruskan dengan baca kita. Tadi dah 2 ayat 33 dan ayat 34. Kita tengok juga pula hukum tajwid, makhrajul huruf serta fasahah Al-Quran. Okey, kalau InsyaAllah pagi ni lain dia slow sikit. Pagi ni lain slow sikit. Kita tunggulah. Tak apa pun, saya rekod dan saya akan upload di YouTube saya. Jadi tolong subscribe dan free kan. Subscribe dan klik dekat lonceng itu. Okey. Teruskan dengan makhrajul huruf. Pertama kali qala. Seperti mana biasa saya kata, qa tu mesti macam burung macam ayam, macam ayam berkokok, ayam berkokok tidak berkakak. Dia dulu qa kan, macam muncul pun qa, dia mesti ke halqah qa. Seperti mana setiap huruf yang bertemu alif dan waw dan ya, awi. Lagu sejati dia awi, mesti dia mad asli, mesti panjang 2 harakat, mesti qala ya. Wajib muttasil di sini. Nama tak tahu tak apa. Yang penting kita tahu ada tanda panjang macam ini. Lepas tu ada alif coet macam ini, coet kan. Maka dia panjang. 4 bacaan 4, 5 ataupun 6 harakat. Kita baca 4 dah, saya baca 4 saja. Kalau lebih tak apa. Okey. Ya 2 harakat 2 harakat. Damu, cepat-cepat damu masuk am. Damu bila nun mati ada atas mim cocoat tu, mim toncit. Mim toncit orang lama kata toncit tu kecil lah kan. Bukan toncit apa tu, bukan toncit, apa tu, pocong. Maksudnya di situ ada hukum yang qad di situ. Tak apa, yang penting ada mim kecil, kita mesti dengungkan. Umpama kita menyebut huruf mim nak masukkan mim tengok mulut saya. Dengung, mesti dengung. Bi. Bi ni kena jaga-jaga. Kalau bi tak jaga-jaga, dia akan jadi ruhain. Bi. Dia sikit setak. Ain memang pekat terikat, memang macam tarik, tapi salah, rupanya hamzah. Bi hum, letak hamzah tu di atas, betul hamzah. Bi hu, dengung lagi. Mim mati bertemu ba, dengung lagi. Hu bi asma'ihim. Wajib muttasil di sini. 4, 5 tu baca 4 harakat. Bi asma. Nampak tangan saya. Asma'ihim. Ni mesti tebal. Dia apa? Ha Jawa. Saya panggil ha Jawa senang. Orang Jawa ni bahasa dia punya lahjah dia tu, fonetik dia tu mesti lebih tebal kan. Dia mesti tebal. Engkau Jawa ni dia. Ihim. Ihim. Tebal ihim. Macam tu supaya kita nak bezakan yakhtalif bainal huruf wal harf al akhar. Huruf qaf, huruf kha, huruf ha, pedas dengan kha. Itu nak 3 huruf tu kita nak yakhtalif, kita nak bezakan dia. Kalau tak nanti kan sama aja, maka menangislah huruf yang lain. Okey, mim mati atas ni ada waqaf. Saya laju sikitlah sebab ini mungkin ramai yang dah join saya. Tapi saya masih slogan lagi lah masa panjang lagi. Tak apa. Okey, tak apa. Alon-alon orang Jawa kata Muhyiddin ada dekat sini. Alon-alon. Alon jadi kelakon. Orang Jawa kata ini Amin bin Ihsan pun Jawa pekat ni. Orang Jawa dekat orang Jawa. Okey, mim mati atasnya mim sakin mim sukun. Buah sukun bukan buah sukun mim sakinah atau mim sukun. Mim mati atasnya ada sad lah. Saya panggil waqaf silah. Hukumnya itu yajuzu yasil ayah bil ayatul akhar. Maksudnya harus sambung ayat selepas ayat berikutnya. Berhenti boleh tak? Boleh. Tapi kuranglah pahala bacaan Al-Quran, kerana maksudnya cantik disambung.
Cantik sambung. Tak sambung tak mengapa. Sambung dapat pahalanya lebih. Itu saja dia punya point dia. Okey. Okey, sambung lagi. Falamma nun atas ni ada tasydid ataupun syiddah, maka dia mesti ditekankan. Di sini tekan tu dah 2 harakat. Falamma, ma tu ma jaiz munfasil kan. Dah panjang lagi 4. Ini dengung 2 harakat, panjang 4 harakat. Kita ingat. Falamma dengung lagi. Min toncet ni. Jumpa lagi min toncet, dengung. Hukumnya iqlab kat di sini. Tapi ada letak mim mati supaya senang kita untuk kat situ untuk dengungkan ia. Dengungkan ia. Ba'ahu, dengung lagi. Ini jaga-jaga. Kalau tak jaga maka terjerumus ke lembah kehancuran bacaan. Kehancuran bacaan. Sebab apa? Banyak dengung kat sini. Jaga-jaga kat sini ada iqlab, kat sini ada mim sakin bertemu ba. Kat sini ada tasydid syiddah, ada mad wajib munfasil. Semua mad jaiz munfasil, wajib munfasil pula Muhammad Razul Alias. Terima kasih Muhammad Razul Alias kerana melihat dan tolong sharekanlah perkara-perkara yang baik ini. Pagi-pagi ini insya-Allah kita dah sampai peringkat makhrajul huruf dan bacaan Al-Quran, makhrajul huruf. Yang mana yang dulu? Tak ada tu boleh. Makhrajul huruf serta fasahah serta tajwid. Insya-Allah. Anak saya pun baru bangun. Ini saya BDR daripada rumah lagi. Works from home, bekerja dari rumah. Okey. Jadi sebelum 7.20 dah kena off dan kita punch card nanti ke sekolah insya-Allah. Okey, tengok. Bias letak dulu bias hamzah. Hamzah Razwan Razwan Alias. Ini geng-geng saya lah ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana join kita pada pagi ini. Biar tapi insya-Allah sambung lagi pada makhrajul huruf ataupun tajwid. Ayat 1 saya dengan saya setiap hari 2 ayat saja. Tak lama. 2 ayat tapi merangkumi berbagai-bagai ilmu Al-Quran. Yang pertama fasahah, tajwid, makhrajul huruf, setiap huruf kefasihan bacaan. Dan tafsir sedikit serta tarannum. Itu ada 5 ilmu di situ sedikit lah. Biasa 30 minit dah habis lah. Sekejap saja 30 minit biasa dah habis. 33 32 lah macam itu lah. Okey, sambung. Bi asma, biasa mawajib mutasil 4 harakat. Bi asmaihim, lagi ha Jawa. Ingat ha Jawa. Ihim, jangan panjang ihim qa, tebal qa, mad asli qa la alam, cepat qala alam, cepat qala alam aqul lakum. Ni lam bertemu lam. Lam bertemu lam kena sebut jelas betul jelas. Aqul lakum, kerana lam bertemu lam aqul lakum. Okey, lakum tak pendek tak panjang, pendek sahaja. Inni dengung 2 harakat, panjang tu 4 harakat. Inni 2 harakat, dengung mesti 2 harakat. Ini ni tu sebab ada panjang macam ini, maka dipanjanglah 4 harakat. Okey, a'lamu, ini jaga-jaga. Ini pun jaga-jaga. Jaga-jaga maka akan jadi terjadi huruf a'lamu. Sebab sebelah hamzah bertemu dengan ain. Biasa saya kelas takmil saya akan tegur benda ini, iaitu a'lamu seperti a'udzu. Biasalah kelas takmil saya, kalau saya kelas kitab pun saya akan ulang kaji, saya suruh betulkan dengan a'u tu mesti berbeza. Tak ada a'u, tak ada a'u, tak boleh. Dia mesti berbeza. Dengan a'u tu mesti berbeza. Hamzah ataupun alif, mesti pekat terikat, dia mesti beza. Tak boleh dia tak sama. Dia tak sama. Maka akan berlari nanti, dia akan clash, dia akan nangis nanti. Sedih huruf ni Okey, jadi betul. A'lam, tak betul. A'lam. Tu a'lamu ghaib. Cepat-cepat. Ghain, bukan ra ra lain. Ghain macam pilak-pilak sikit Ghain, ghair, bukan ghoi, ghair, ghairil. Dia lembut sikit bacaan ghaibas sama 2 harakat, ma 2 harakat. Okey, ti huruf ta fasahah adalah hajah dia mesti hama sedikit. Kalau betul tak kalau baca ghaibas samawati, betul, itu keluar huruf tu betul. Tapi lahjah Arabia saya seperti mana saya ulang kali cakap, mesti ada azam baca Al-Quran, mesti nak lahjah Arabiyah.
Kerana bahasa Arab ni, kita orang Malaysia memang Allah jadikan, alhamdulillah, penerimaan bacaan sebutan Allah jadikan kita orang Melayu ni, bangsa resam rukun Melayu ni, orang Melayu ni, dia bila baca lahjah Arabiah dia cantik. Jadi kita gunakan kecantikan bahasa yang Allah bagi pada kita sebab betul. Bila tak baca Al-Quran, kita nak jadi banjo Jawa lantak kan. Tapi jangan kita baca Fatihah tiba-tiba pekat sangat tak boleh naik kan. Kalau orang lama mungkin payahlah, a'udzubillah, ni tak boleh lah. Biarlah kita jauh pekat pun, jauh halus ke pekat ke, tapi bila baca Al-Quran mesti mesti jadi orang Arab, mesti kena ada azam. Walaupun tak dapat, sebab tu kena benda ni kena exercise make perfect. Latihan menjadi kita sempurna. Jadi kita kena latih hari-hari tu baca Al-Quran ni. Betul tak? Baca Al-Quran at least satu hari, hari-hari. At least satu hari satu buku surat, ataupun paling sengal pun 3 ayat. Paling sengal 3 ayat. Tu ayat kampung kan. Paling sengal 3 ayat. Takkan satu hari 3 ayat tak dibaca. Bukan paling sengal satu ayat lah. Okey, saya bagi satu ayat contoh lah. Tapi tak kala kita nak beribadah, nak azam, kita nak berhadapan Allah, kita nak tanam saham di akhirat, takkan nak baca sikit-sikit, mesti lebih kan. At least satu buku surat, paling tidak punya saya satu hari satu buku surat cukup lah. Okey, sambung. Membibir esok tak habis. Okey. Wal ardi, dad dia mesti seperti mana lidah tahan belakang gigi. Ba tu tolak kan. Ba tolak kan. Ba. Wal ardi tolak. Ba di bu. Kena latih. Tak latih tak dapat. Ingat saya tu semua pandai. Tak adalah. Kena berlatih, kena minat, kena latih. Hari-hari kena memarasah, kena takrir supaya ia lahjah kita lembut. Itulah lidah ni kena asah kan. Kena asah okey, kena asah. Okey, sedawa. Saya pagi-pagi sedawa kan. Allah bagi rezeki kan sedawa. Alhamdulillah. Walaupun tak makan apa lagi, memang masak je tadi balik masjid. Okey. Wa a'lamu. Okey. Okay. Madu harkat tubduna. Tub ni dia qalqalah sughra. Tub, jelaskan. Tubduna. Huruf ba. Tubdu. Du harkat du. Nawama. Cuba cepat jangan lama-lama ngeteh kat sini. Lama-lama ngeteh kat sini maka dia akan terjumus ke lembah kehancuran bacaan. Okey jadi kita nak ngeteh kat luar boleh kedai Mamak ke, kedai Rokiah, kedai Pak Jawa, Asma. Banyak kedai yang Pak Jawa lah. Asal geng Pak Jawa. Geng moh lah Jawa tu. Okey, nawama du harkat. Okey, mak asli kum. Ifa akil ni kena dengung. Dia mati betul macam kuntum tumtak. Cepat-cepat. Tumtak. Jangan lama-lama lepak sini. Okey. Tumtak. Ni 3 huruf. Kita latih huruf ta sini. Tumtak tumuna kan cantik. Wa ma kuntum taktumun. Kan cantik sebutannya, ada hamas. Tapi kalau wa ma kuntum taktumun, tak jelas ta-nya. Jadi kita hamaskan supaya nampak kejelasan huruf ta tu. Hamas di atas huruf ta. Sama macam kata Ustaz Mazan ajarkan saya, huruf ta mesti dihamaskan. Sebab kalau umur ke dalam al-fadhil Mazan apa ni, guru Al-Quran kita ustaz Al-Quran kita. Okey. Habis. Sambung ayat seterusnya, ayat 34. Ayat 34 sikit je. Okey, sikit je ayat 34 ni. Wa id hujung lidah. Wa id huruf zal, ingat zal dengan zai. Zal ini pas. Wa id hujung lidah. Wa id tengok lidah saya tengok lidah saja, tengok muka saya yang tak handsome. Id wa id hujung lidah. Id kalau zai tu tebal. Wa iz tak payah nak hujung lidah mendalam, dalam. Iz lidah dalam Tapi wa zal ni nipis. Wa id qul tebal. Qul jangan wa iz qul. Wa iz qul tebalkan huruf ayam berkokok. Qul qul na du harkat lil malaikatis wajib muttasil mufarrad lil malaikatis judu harkat judu harkat alif ni. Ulang kaji balik. Alif ni alif propa ataupun alif ada dalam tulisan tapi tiada dalam bacaan. Itu saja. Dia propa dia sebagai hiasan saja.
Dia bagi hasan saja, tapi tak ada dalam bacaan. Panjang tu 2 harakat pada waw tu mak asli. Alif tak ada. Li'a 2 harakat di sini, alif dalam al-hamzah dalam alif. Li'a dama fas. Cepat-cepat. Dama fasajadu, panjang lagi 4 harakat. Fasajadu, alif tiada dalam bacaan, tapi tiada dalam bacaan, tapi ada dalam tulisan. Alif propa saya katakan. Saya panggil ini alif propa. Dia poyo je. Dalam ayat, dalam tulisan je ada, bacaan tak boleh. Jadi tak ada. Lagi sambung. Illa harakat. Macam mufassal di sini. Ib ni maqala surah. Ib li 2 harakat. Li 2 harakat. Sa'aba aba 2 harakat. Aba wastak sin. Kadang-kadang saya jumpa juga manusia, orang lah kan, pelajar saya dia sin dia tak jelas dia sin jadi wash. Ada orang dia washtak, padahal itu huruf shin. Sebab tu kena kelas makhraj huruf atau fasahah pun penting tau sebetulnya. Ada sebab dulu saya belajar itu satu kelas untuk fonetik je, untuk huruf saja, setiap huruf phonetic knowledge, phonetic knowledge, phonology knowledge, maksudnya ilmu fonetik setiap huruf keluar tu, bahasa huruf Arab tu, hijaiyah tu, lepas tu kena belajar. Was tak boleh wash, salah letak. Tapi orang-orang kadang tak cukup gigi, itu tak kisah, itu lain hal, tu rusah. Orang yang tak cukup gigi, orang tua, ataupun orang yang masalah bahagian lidah dalam mulut, itu memang payah. Tapi kalau gigi kita sempurna, masih lagi sempurna, sebab itulah selagi kita sempurna anggota kita, lidah ni, nikmat ni, sebutlah Al-Quran tu betul, yang boleh sebut. Kalau esok dah tak cukup gigi, jadi wash, itu dah baru rasa nikmat baca Al-Quran tu rugi, tak baca Al-Quran tu betul. Itulah kita apa. Wastak kaf tu beza dengan qaf dia qaf ayam qaf. Wastak dia mesti cemitkan mulut. Ka wastak barawaka warkat waka naminal ka 2 harakat ka tu kakiku kaku macam tu, kakiku kaku bukan itu kakiku kaku kafirin tu panjang alif disukun di sini ke bawah sukun. Okey, penting panjang kat sini. Okey, itu. Okey, selesai bacaan kita dalam hukum tajwid fasahah. Sekejap saja dengan saya, sekejap saja, ringkas, tak payah panjang-panjang. Lama-lama kita lupa. Biar sikit, lama-lama jadi bukit. Biar lambat asalkan selamat. Banyak-banyak tu hari pun pening kepala kita kan. Biar sikit-sikit. Pada saya lah, itu pendapat saya lah. Okey, kita tengok pula dia punya tafsiran ayat. Ini penting kerana kita nak tadabbur Al-Quran, kita mesti faham maksud. Mudah-mudahan faham maksud, baca pun maksud, kita pun dapat pahala juga seperti mana baca Al-Quran. Kita nak memahami Al-Quran, itu penting. Kita tengok dia. Qala ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, Nabi Adam kita yang pertama dijadikan khalaqa, dijadikan Allah. Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka Allah arahkan Nabi Adam, terangkanlah. Qala ya Adam ambihum bi asma, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Okey, siapa mereka itu? Seperti semalam, daripada al-malaikah. Falamma anba'ahum, maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan, qala alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati, bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubdu wa ma kuntum ta'lamun taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang taktumun tu kamu sembunyikan. Ini cerita pasal penciptaan manusia. Wa khalaqan nas, yang mana pada ayat sebelum ini, ayat 31-30, maka orang malaikat menyoal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah dah ciptakan manusia, Allah dah ciptakan bumi, ciptakan cakrawala semua, maka nak jadikan manusia. Malaikat kata, kenapa bolehkah kamu nak, ya Allah ya Tuhanku, bolehkah kamu nak jadikan manusia ini padahal manusia ini suka berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah, yasfiku dima. Tapi Allah kata, Allah lebih mengetahui. A'lamu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang kau tak tahu. Ayat 30 tu. Itu cantik.
Hari ini nak cerita berkenaan Allah, nak cerita Allah dah cipta dah Nabi Adam. Jika Allah Nabi Adam, wahai Adam, terangkan nama Allah. Nabi Adam pun terangkan segala nama-nama yang apa yang dipersoalkan. Maka waktu Allah berfirman kepada malaikat, bukankah aku telah kepada kamu bahawa aku lebih mengetahuilah rahsia Bizarul bersamawati wal ardh, rahsia langit dan di bumi. Allah lebih tahu. Tak payah nak persoalkan. Kadang-kadang manusia ni suka persoalkan Allah Ta'ala, kita punya pencipta. Padahal tak payah mempersoalkan, Allah lebih tahu. Wa ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan pun Allah nampak. Allah nampak, sembunyi tipu Allah nampak. Itu. Okey. Itulah kelebihan Allah Ta'ala. Kita kena yakin benar-benar ghaib as-samawati wal ardh ni, benar ghaib. InsyaAllah teruskan lagi dengan ayat yang ke-34. Wa idza qulna lil malaikah, dan ingatlah kita akan berfirman kepada malaikat, wa idza qulna lil malaikah in katisjudu, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam, usjudu li Adam. Allah arahkan Nabi malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, tunduklah berhormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat. Malaikat semua hormat kepada Nabi Adam, tunduk, melainkan illa, inilah bangsa-bangsa yang tak dengar cakap Allah. Allah dah cipta dia, dia ingat dia hebat sangat. Cuma ciptaan daripada api ni, cerita ni kita dah dengar pada dulu kan, zaman-zaman dulu kan, pada dulu kita dengar. Kecuali Nabi, kecuali iblis tak nak tunduk. Iblis aba wastakbara, mereka sekalian tunduk memberi hormat, melainkan iblis ia enggan dan takbur. Ia takbur, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Ini cerita tentang iblis yang tak nak sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, maka iblis nak sujud. Ini kisah-kisah orang ataupun makhluk Allah yang takbur lah. Maka Allah kata dia tu golongan yang kafir. Allah kata sujud pada Allah, sujud pada Nabi Adam, maka iblis tak nak. Sebab dia kata dia hebat, dia jadikan daripada api. Padahal Allah lebih tahu kejadian mana yang lebih hebat. Allah suruh ikut je lah. Kat sekolah cikgu suruh buat, guru suruh buat kerja, buat je lah. Banyak persoal pula. Kecuali aku suruh kata kau jangan solat, dosa. Itu pun kena hikmah juga kan. Itu lain lah. Orang suruh buat, kita buat. Itu contoh-contoh seperti mana kita kerajaan kita sekarang kan. Suruh PKP jarakkan, social distance, pakai hand sanitizer. Kalau kita tak buat itu, kita golongan berdosa sebenarnya. Kita tak mengikut perintah. Orang yang mula-mula masa PKP kan. Ni kita tak sekirah-sekirah pagi kan. Masa PKP, bila malam PKP yang bertambah, orang mempersoalkan, kenapa tak boleh solat ni? Marahlah, siap debate semua, sedang cerita debate dengan apa semua, tak boleh solat, patutnya boleh solat. Sebetulnya apa? Kita kena faham tingkatan ilmu. Lepas tu kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Selalu kita dengar ayat tu kan. Taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Pemerintah kita zalim tak kan? Kita kena ikut kan. Tak menzalimi kita, maka kita kena ikut. Kerana kita kalau ikut rujuk kepada ilmu sebelum ni, kisah-kisah zaman-zaman dulu pun kat Mekah pun ditutup. Ada kisah masa tu datangnya penyakit takma. Maka kalau kita tak ikut, mempersoalkan tak boleh solat, kena jarak, nak kena rapatkan pula. Dah kena jarak tu 1 meter lah. Kalau pada saya lah, kita senang je. Tak payah kita nak ikut otak akal kita. Kita follow je apa yang kerajaan suruh. Selagi mana ia tak melanggar maqaidah syariah. Kalau cakap orang marah saya, tapi sebetulnya begitulah. Kita kena ikut. Kalau kita ikut, maka kita golongan berdosa juga. Kita tak ikut apa yang kerajaan suruh buat. Kecuali kita kata kau tak boleh masuk Islam, itu lain. Itu cerita lain. Itu kerajaan yang kita boleh fikir, itu pun secara hikmah. Kena bijak lah. Okay, tak apa. Okay. Apa itu? Settle. Ayat 2, ayat ini 33 dan ayat 24 berkenaan tentang golongan yang tak nak menyembah Nabi Adam, pasal jadi iblis, kecuali iblis. Okey, sebelum kita akhiri hari ini, kita sentuh sedikit ilmu tarannum. Kita ambil ayat 34. Okey, boleh? Okey, sama-sama kita baca. Ikut saya 3 kali, saya ulang. Bayati tarannum pertama, tarannum pertama dan rakaat kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sekali Taranum bayati harakat pertama dan harakat kedua ayat 34 surah Al-Baqarah. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sekali lagi, bayati harakat pertama, harakat kedua. Harakat pertama sampai fasajadu, harakat kedua fasajadu sampai kafirin. Okey, lepas Taranum bayati. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Itu dia. Nampak tak Dia punya burdah dia, burdah shadow dia. Yali 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 yali. Tu ulang balik. Yali fasa yali 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 kafirin. Ujung dia mesti ada lenggok sikit. Itu kena lain Taranum. Kita kena kenal lagu depan dengan belakang. Nak kenali dia depan dan belakang ayat setiap harakat tu, baru kita kenal betul-betul. Kena ulang banyak kali baru kita dapat. Sebab ayat Taranum tu bahagian depan dan belakang tu yang beza. Tapi biasa lagu-lagu macam lagu Sikar, lagu Nahwan dia kadang-kadang ada sama. Itu kadang kita nak membezakan ilmu Taranum ni payah. Dia perlukan pengamatan telinga, pengamatan ilmu Taranum tu tinggi. Sebab dia tak beza dengan ilmu tajwid. Tajwid mudah. Maksudnya pada saya lah, tajwid mudah. Tapi walaupun Taranum ni paling akhir sekali ilmu yang tak penting sangat, tapi payah. Baik kita belajar tajwid dulu, fasahah betul kan, baru Taranum. Taranum pada saya peringkat yang terakhir dalam ilmu Al-Quran. Taranum payah, walaupun yang terakhir. Orang suka nyanyi-nyanyi, tapi sebetulnya bila contoh kita belajar ilmu bayati kan, contoh kita buat wa ilmu kunna lil mala. Bila nanti kalau kita tak masuk kelas, kita lupa dah. Macam senang je, macam senang nak buat. Contoh harga macam lagu Nahwan. Ya Ali 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 wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Macam kita boleh buat, tapi kita nak baca Quran, kita nak buat balik. Macam mana nak buat tadi? Macam dengar macam biasa buat. Kita biasa dengar boleh buat, macam dengar Quran kan, tilawah, dengar macam boleh buat. Tapi bila kita nak buat, kita tak belajar kelas, tak dapat nak buat. Sebab itu bezanya ilmu Taranum ni, dia payah sikit. Dia payah sikit. Lepas tu kena pengamatan yang tinggi dalam telinga kita kalau kita gunakan. Kena hari-hari dengar. Itu pun tajwid yang penting kita kata. Okey, saya rasa itu saja pada hari ini. Itu sajalah ayat 33, 34 ada sikit, kita akan berjumpa lagi. Sebelum saya akhiri, biasanya saya akan iklankan berkenaan iklan yang berada di. Kenapa orang tanya saya, kenapa ada gambar ni? Sebab saya nak iklankan lah. Kerana saya mewakili ejen Darul Mutakin Travel. Dia lah tu, itu saya bantu, saya tu PA saya tu habis sekolah. Okey, badal haji dan korban kemudian. Okey, setakat ni dah banyak juga lah bahagian yang saya dapat. Dan ada lembu kita di Kemboja dah kat 5, 6, 7, 10 ekor lah yang sudah dijual di Kemboja. Maka kita ada wakil di Kemboja, iaitu Ustaz Asy'ari, Syekh Ustaz Asy'ari dan Asy'ari Syekh Ustaz Basri Ustaz Basri dan Syahri, wakil kita di Kemboja. Memang cakap Melayu. Kita dah uruskan di sana. Maka siapa nak buat korban di Kemboja, inilah lelaki yang terkini. 200 ekor batu tu bahagian 350, harta kambing 600. Bila bank in boleh PM saya lah, apa-apa pun boleh PM saya.
Kerana juga pada haji, musim haji ni 1,600 itu saja. Jadi semalam pun ada orang daripada Kedah, ada 3-4 bahagian dia nak bagi, cuma dia belum link ni. Tak apa, apa pun boleh PM saya di nombor tertera, WhatsApp di tertera yang di bawah ini. Okey, 018-3750-352 kan. Okey, boleh WhatsApp saya, tanya apa segala pertanyaan berkenaan tentang ni Al-Quran ke apa, boleh lah, apa yang saya belajar saya jawab. Messenger saya, YouTube saya boleh lah join. Saya akan upload video ini di YouTube saya, dan di FB saya akan simpan lah, insya-Allah. Okey, semua yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang dina, yang cela dari diri saya yang tak hebat ni, maka saya ampun. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya akhiri dengan tasbih kafarah, subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalla wa ma'as salamah. Bye. Ciao, ciao, ciao.